Selamat pagi. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Bersyukur hari ini bisa khotbah di kebaktian umum yang ketiga di Gereja Stadion Semarang ini. 感谢主，我今天可以在 Stadion 华侨基督教会的第三堂里证道。 Kebaktian ketiga saya akan lanjutkan khotbah berseri yang dari hari Sabtu. 那我要继续我连续证道，从昨天开始的第一次证道。 Di hari Sabtu saya membahas tema utama kita, if not now, when. Tapi saya bahasnya why sama how. 那在昨天晚上，我们已经讲了有关我们的主题就是若不在此时，更待何时？那昨天我讲的有两个因素，就是为什么，还有怎么样去做。 Kebaktian yang KU1 tadi saya bahasnya where. 那就在刚才的第一堂崇拜会里面，我所讲的到就是关于在哪里。 Kebaktian umum yang kedua saya bahasnya who. 那在第二堂的主日崇拜会当中，我是提起有关 Who. 谁。 Kebaktian yang ketiga ini saya bahasnya when. 那在现在的第三堂里面，我要讲的就是有关什么时候。 Mari kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah di pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10. 我们一起翻开我们的圣经，我们来看旧约的传道书第9章第10节。 Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-10 kita akan baca sama-sama, yang bisa Indonesia langsung Indonesia, yang Mandarin langsung Mandarin. 我们将一起来读，不管你们能念印尼文的还是中文的，我们要一起来念这段经 Kita 文。 baca sama-sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bagian yang kedua, kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-9 di ayat yang keempat. 那第二段的经节，我们是从新约的约翰福音第9章第4节。 Yohanes 9 ayat keempat kita juga akan baca sama-sama dalam Indonesia dan Mandarin. 我们要一起以华语跟印尼文一起来念。 Kita baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus berkata, selama hari masih siang. 主耶稣说：“趁日还早。” Semua kesempatan yang Tuhan berikan selalu ada yang belum terjadi dan ada yang sedang terjadi dan banyak yang sudah terjadi. 在我们度过的所有的时间里面，都有一些事情已经发生了、正在发生和将要发生的事情。 Yang sudah terjadi menjadi memori dan pengalaman. 已经过去的事情成为我们的记忆，成为我们的经验。 Yang sedang terjadi bisa mirip sama yang sudah, tapi seringkali ada yang baru. 现在发生的可能跟以往的有相同的，但是也有新的事情发生。 Tetapi yang belum terjadi, kesempatan di depan kita tidak bisa prediksi. 但是将来的所发生的事情，我们从来都无法推测的。 Kita pikir A, ternyatanya B. 我们想象是 A 是甲，然后发生的是 E。 Karena banyak rahasia Tuhan ke depan, Dia tidak kasih tahu kita di jauh-jauh hari. 因为很多神的奥秘，他都没有首先告诉我们的。 Tuhan ada yang kasih tahu jauh-jauh hari, ada yang tidak Tuhan kasih tahu. 有的事情是主已经或者神已经告诉我们了，但是有的事情他还没有向我们说明。 Tuhan kasih tahu Abraham bahwa nanti keturunanmu akan diperbudak. 那神对亚伯拉罕说：“你的后裔将会成为奴隶。” Nanti keturunannya akan menduduki negeri perjanjian. 但是你的后裔将会在被约之地掌权。 Padahal Ishak, Yakub, Yusuf semua belum lahir. 其实当时那个以撒、雅各跟约瑟都还没有出生。
Lalu Tuhan tidak kasih tahu Abraham jauh-jauh hari bahwa dia nanti kelak punya anak, lalu anaknya akan dibunuh. 那主也没有之前告诉亚伯拉罕说，之后他会生一个儿子，而且他的儿子能成为多人的祝福。 Tuhan kasih tahu kau akan punya anak, tapi Tuhan tidak bocorkan jauh-jauh hari nanti anakmu akan dikorbankan. 主没有很早的告诉亚伯拉罕说你以后会有一个儿子，但是你以后的儿子将要献上给我。 Setelah waktunya sudah dekat, baru Tuhan kasih tahu, sekarang bawa anakmu Ishak yang kau kasihi, bawa ke gunung yang nanti aku akan tunjukkan di gunung mana. 但时期近了之后，主就给亚伯拉罕说，你要带着你的儿子上山献给我。 Gunung yang manapun Tuhan tidak kasih tahu. 是哪一个山，主也没有告诉他。 Dan Abraham harus melangkah dengan iman, begitu banyak gunung, gunung yang mana yang saya harus pergi. 那亚伯拉罕要凭着他的信心，他要知道是哪一个山他要上的。 Intinya dia melangkah dan Alkitab katakan di Kejadian pasal ke-22 setelah 3 hari Abraham langsung tahu itu gunungnya. 那在圣经很清楚的告诉我们在创世纪22章里面，过了3天，亚伯拉罕才知道是哪一个山。 Berarti Tuhan kasih dia pengertian waktu dia sedang taat. 那就是说，主给他知识或者智慧，当他顺服的时候。 Dan gunung itu tidak boleh salah. 这个山也不可以是错的。 Bukankah semua gunung modelnya sama? Kenapa tidak boleh ke gunung yang lain? 岂不是每个山都是一样的吗？为什么要去那个山而不可以去其他的山呢？ Karena di gunung yang Tuhan tetapkan, itu adalah gunung yang kelak nanti Salomo akan dirikan bait suci. 那就是因为主要指定的那个山，就是所罗门要建的这个圣殿的之地。 Itu pun Abraham tidak tahu bahwa kelak akan ada bait suci yang didirikan oleh Salomo. 那当时亚伯拉罕也不知道，之后有一个王，就是所罗门王，要把这个圣殿建在那里。 Intinya kalau Tuhan memberikan kita petunjuk dan perintah, lakukan di dalam zaman kita. Tidak usah urusan zaman-zaman mendatang. 那就是主如果给我们一个责任，我们要在我们的时代去执行我们的责任，我们不必管下一代的事情。 Musa kalau mati siapa pengganti? Kalau Tuhan yang memanggil Musa, Tuhan yang akan siapkan pengganti. Itu bukan urusan kita. 摩西当他死了之后，是谁来代替他成为他的接班人？那不关我们的事，那主会自然预备的。 Selama penggantinya belum siap, Musa tidak mungkin mati. 只要他的接班人还没有准备好之前，摩西就不会去世的。 Waktu Yosua masih muda, mesti menunggu sampai dia matang. 当约书亚还很小的时候，要等他成长成年人。 Waktunya sudah tiba, Musa mati, Yosua sudah siap. 当摩西去世的时候，约书亚已经被预备好了。 Bagian kita kalau Tuhan suruh kerjakan, kerjakan. Bagian yang meneruskan Tuhan akan pakai orang lain. 那我们的本分，我们自己要去做，其他的另外的事情，主会去做的。 Karena zaman kita pasti berlalu. 因为我们的世代肯定会过去的。 Nah, perhatikan di dalam sisa hidup umur kita, ini disebut siang. 那要记住，在我们剩下的这个日子，就是说称之白日。 Ayat ini tidak berarti kita nanti pergi pelayanan kalau matahari terbit. Matahari terbenam kita semua di rumah. 这段经节不是说当日出的时候我们才去传福音，日落的时候我们就不要去传福音了。 Selama hari masih siang, itu artinya selama kita masih hidup, entah itu siang, entah itu malam, entah itu sore, selama kita hidup, itulah siangnya kita. 那称之白日的意思就是说，当我们还活着的时候，那就是称之白日。 Selama hari masih siang, itu ada yang sisa 2 tahun, ada yang mungkin sisa 1 minggu, ada yang mungkin sisa 30 tahun lagi, karena dia sekarang masih muda. 称之白日有可能一个人只剩下了2周的时间，可能一个人只剩下1天的时间，可能一个人还有30年的时间。
Dan puji Tuhan, Tuhan tidak kasih tahu kita mati di tahun berapa. 感谢主，因为他也不首先告诉我们在什么年我们将要过世。 Kalau Tuhan kasih tahu kebocoran kita mati di bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, semua pelayanan kita palsu. 如果主已经首先告诉我们，我们将在某年某月某日过世的话，我们所有的侍奉都是假冒伪善的。 Kita lihat daftar Tuhan kasih tahu saya mati minggu depan, maka selama 1 minggu ini saya akan rajin luar biasa. Ini semua penipuan. 如果我们知道了我们只有1周的生命的话，或者生活的话，我们在这1周当中会很勤劳的、很勤奋的去侍奉主，但是那都是假装的。 Lalu setelah sisa 1 hari, saya rela tidak tidur. Saya di pinggir jalan terus teriak-teriak kabarkan Injil. Karena saya tahu besok saya akan mati, biar nanti saya dipuji oleh Tuhan. 然后，如果我知道今天是最后的一天，我今天就不睡觉了。然后我要在那边不断的在街上向人家传福音，使我死的时候得到主的称赞。 Lalu sebaliknya, kalau matinya saya masih 30 tahun, kita akan bermalas-malas. 但是相反的，当我们知道了我们还有30年的生活、30年的生命，我们会在那边很懒惰的做事。 Kita naik mobil ngebut sampai 140 karena kita tahu matinya saya masih 30 tahun. 我们驾车会速度达到140，是因为我们知道30年之后我们才死。 Kita lupa Tuhan tidak kasih tahu umur kita terakhir kita lumpuh total. 我们不晓得主没有告诉我们，在30年之后的在这个30年当中，我们成为一个残废的人了。 Waktu dia nyetir ngebut, tabrakan, maka dia lumpuh 25 tahun. 因为他驾车速度太快了然后他就瘸腿了，到25年之后， Baru rasa dia. 他才能够感受到。 Maka bersyukur Tuhan tidak pernah kasih tahu detail-detail di depan. 那我们要感谢主，因为他没有告诉我们生活里面的每一个细节。 Itulah seni menangkap momennya Tuhan. 这就是我们怎么样去抓住主的机会的这个艺术。 Selalu orang pakai alasan, saya belum punya pengalaman. 很多人都用这个借口，我还没有经验。 Jangan sekarang pakai saya, tunggu saya sudah mateng. 不要现在使用我，等我成熟了可以。 Kita sejak ada di muka bumi, sejak lahir, kita dilatih oleh Tuhan selalu alami yang tidak punya pengalaman, lalu jadi pengalaman. 我们从出生开始到现在为止，我们都会经历到从不能够做、没有经验变成有经验、有做过了。 1 detik di depan saya belum pengalaman, sekarang sudah pengalaman kayaknya sudah lewat. 5 detik di depan saya tidak pernah punya pengalaman. Berarti setiap detik di depan saya lewati dengan tidak pernah punya pengalaman, alami detik depan. 那在下面的1秒或者下面的5秒，我已经经历了新的经验。但是如果我们说都没有经历到的话，那我们以下的时间也都不会经历到什么事情的。 Kalau kita mati umur 50, berarti 50 tahun setiap detik kita alami yang belum pengalaman, lalu jadi pengalaman. 如果我们现在还活到50岁的话，那就是在50岁当中，就是表示说50岁当中，我们每1秒都经历到新的经验了。 Justru tidak pengalaman, baru Tuhan pakai. 反而就是因为我们还没有经验，主才使用我们。 Justru saudara belum pengalaman menikah, baru laku. 反而因为我们还是一个单身，所以我们才能够结婚。 Kalau saudara ditanya, sudah pengalaman nikah? Sudah, 15 kali. 如果有人问我们，你已经有婚姻的经验了吗？我们说有了，我们已经结过婚15次了。 Langsung cewek jatuh cinta, hebat kali, sudah pengalaman. 是否这会对方或者女方会是很高兴，因为我们有很多的经验了嘛？ Cowoknya juga tanya, kamu sudah pengalaman belum? Sudah, 100 kali. 这个男方又问女方，你有经验了吗？他说我有了经验100次了。 Adakah orang cari jodoh, lalu kriterianya harus pengalaman? 是否我们去找对象的时候，我们就是要提出一个条件，你一定要有经验。 Makin tidak pengalaman,
makin kita senang. 越没有经验是我们越喜欢的。 Kenapa kita berani melangkah dengan yang tidak punya pengalaman? 为什么我们敢跟那些还没有经验的人一起走呢？ Semua ibu tidak pernah pengalaman lahir anak. 每个做母亲的都没有经历过生孩子的经验， Tapi anak jadi 8. 但是他之后会有8个孩子。 Semua kita tidak pernah kepikir melangkah sampai 500.000 langkah kaki, tapi dimulai dengan langkah pertama, langkah dulu. 那我们从来都没有达到第50万步，如果我们没有起步的那个第一步。 Kalau kita melangkah dari hari pertama sampai 1 bulan, coba hitung, totalkan sampai berapa bulan, kita total sudah berapa ratus ribu, semua langkah kita dimulai dengan langkah pertama yang tidak pengalaman. 在1个月当中，我们可以数算我们走了几步，但是都要从第一步迈出。 Di dalam Alkitab, Yesus berkata, selama hari masih siang. 主耶稣在圣经里面告诉我们，趁着白日。 Tidak ada kalimat selama kau sudah pengalaman. 也没有这句话就是只要你已经有经验了。 Di dalam kitab suci, Tuhan terus memakai semua yang tidak pengalaman. 在圣经里面记载，主耶稣神在那边使用那些没有经验的人。 Nuh tidak pernah buat satu sekoci atau perahu kecil. 挪亚没有做一个小的舟， Langsung buat bahtera besar. 他就做了一个大船。 Salomo tidak pernah desain kakus, disuruh dirikan bait suci. 那所罗门也没有见过洗手间，但是叫他建一个圣殿。 Daud tidak pernah pimpin 30 orang, langsung disuruh untuk menjadi raja seluruh Israel di bawah komando dia. 那大卫也从来都没有带领过一个兵，但是他马上就当了一国之王。 Lalu seluruh bumi sampai ke ujung bumi, Tuhan serahkan kepada hamba-hambanya untuk kau pergi kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. 那全世界都已经交给我们人类，神在那边吩咐我们去传福音到世界的地极。 Paspor saja belum jadi, 我们还没有护照， misi ke ujung bumi. 我们的使命要到地极。 Jalur pesawat belum ada, tiket semua belum ada, tapi perintah Tuhan sudah suruh sampai ke ujung bumi. 没有航班，也没有机票，我们还是得到差遣，要到地极去传福音。 Dengan kita taat dan kita melangkah, akhirnya ada pengalaman. 只要我们顺服，我们迈出我们的第一步，我们肯定会得到经验的。 Jadi jangan pakai alasan saya tidak punya pengalaman. 所以我们千万不可以用我们没有经验的这个借口， Dan jangan pakai alasan saya belum layak. 也不可以用我不配的这个借口。 Karena sampai H-1 detik kita mau mati, kita tetap tidak layak di hadapan Tuhan. 因为在我们死的前一刻，我们还是不配来侍奉主的人。 Saya nggak bisa melayani, saya kurang layak. 我不能够侍奉我不配的去侍奉， Justru karena tidak layak, Tuhan pakai. 反而就是因为你不配的，主赐恩典让你可以去侍奉。 Farisi-farisi merasa layak, Tuhan tidak pakai mereka. 那些法利赛人觉得自己很好、很善良，但是主不要使用他们。 Waktu orang Farisi merasa diri orang benar, Yesus datang cari orang berdosa, Yesus calling orang berdosa. 当法利赛人认为自己是一个义人，耶稣却在那边寻找那些罪人。 Maka kalau Tuhan memakai kita, kita harus segera dan cepat. 因此，如果主要呼召我们去侍奉，我们要立即的去做。 Jikalau hari ini dari istana negara telepon kita, pasti bukan bicara basa-basi. 那有一天，从总督府给我们一个电话的时候，那肯定不是一个小事情。 Begitu telepon masuk dari istana, dari Pak Presiden, pasti ada perintah dan berita. 那只要有从总统打给我们的电话，肯定有他的命令，有他的信息。 Dan kalau dia perintahkan besok segera ke Jakarta, ketemu saya di istana. Maka siap atau tidak siap, baju ada atau tidak, tetap harus persiapan karena masih ada beberapa jam di depan, kita harus siapkan untuk berangkat. 那如果总统命令我们明天就要
去总统府朝见他，那我们会争取每一刻的时间，我们肯定要到总统府，明天早上要到总统府。Bayangkan kalau Tuhan calling kita dan kasih perintah, berarti sangat penting. 我们要想象，如果主是呼召我们，并且给我们一个命令，那肯定也是很重要的一件事情。Setiap kali Tuhan move-kan satu orang dari satu tempat ke tempat lain, itu pasti ada peristiwa yang sangat penting. 每一次当主要使一个人从这个地方移到那个地方，肯定都跟随着一个重要的命令。Tuhan move-kan Abraham dari Ur-Kasdim. Dia tidak boleh berkata, tunggu saya izin papa mama keluarga, tunggu saya pesta adat, tunggu saya pamitan dengan seluruh keluarga besar. Nggak ada itu. 主要把亚伯拉罕从乌尔移到另外一个地方，亚伯拉罕没有推辞说我要先办理所有的仪式，或者我要跟亲戚朋友们道别。Begitu Tuhan perintahkan untuk pergi, maka langsung pergi. 只要主已经命令他要出去，从乌尔出去的时候，他马上立即就出去了。Dengan perginya Abraham, kita melihat dia menjadi bapa orang beriman yang sangat penting, yang Tuhan latih dia selama ketaatan dia di dalam perjalanan, sampai akhirnya dia menuju kepada kematian. 那就是自从主呼召他的时候，他顺服，然后他之后就被称为有信心人之父，直到他死为止。Sekarang tempat belajar orang Kristen itu ladang misi. 现在基督徒的学习的这个地方就是使命的合场。Dan saya kasih tahu tempat penggembalaan yang paling bagus itu di dalam misi. 我也要告诉大家，就是在辅导最好的地方，就是在使命的这个合场里面。Waktu kita bawa tim 30 orang, 40 orang, 50 orang sama-sama bermisi, mereka sama-sama alami medan yang sama, ada yang tidak kenal, nanti jadi kenal, setelah itu jadi akrabnya luar biasa. 当我们带着一组30个人或者50个人去传福音的时候，那么在其中他们会在那边侍奉，而且互相认识，以后就会有很亲密的关系。Setelah pulang misi, ada yang pergi ke satu kota, yang lain ke kota lain, nanti suatu saat mereka ketemu lagi, waduh seperti ketemu kawan lama, padahal baru kenal di ladang misi. 拆船活动过了以后，他们回到各教会里面侍奉，然后在见面的时候，他们好像已经认识很久的朋友，其实他们只是在这个传福音的活动里面认识的。Dan di ladang misi itulah kita melihat semua manusia tidak mungkin bisa pakai topeng lagi. 那就是在这个传福音的合场里面，没有一个人能够戴上面具的。Yang malas akan terlihat malasnya. 那个懒惰的人，他就可以显明出他的懒惰。Yang ngoroknya sangat dahsyat, terdengar sampai tetangga sebelah. 那打瞌睡打得很大声的，可以到邻居都能够听到。Yang egois akan terlihat semua. 那自私的人也会很容易显明的。Yang pelit, yang tukang marah, yang cuek terlihat semua. 那些吝啬的或者经常发脾气的人也会很容易看出来的。Kalau di gereja semua malaikat yang kudus. 如果在教会里面，我们都是圣洁的天使。Kalau di ladang misi terlihat semua ada tanduk-tanduknya, kebuka semua. 那在我们的传福音的这个地方，或者传福音的这个合场里面，我们每个人都有他的不好之处。Di dalam kitab pengkhotbah dikatakan apa yang ada di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenagamu. 那在传道书里面告诉我们，我们手所见的一切，我们都要很殷勤的去做。Tuhan memakai kita dengan apa yang ada di kita, lalu Tuhan dobelkan semua. 那主会用我们所拥有的，使用我们所拥有的，然后他加倍的赐福于我们。Yesus memberi makan 5.000 laki-laki memakai roti kecil dari anak kecil.
那主耶稣能够给5000个大男人吃饱，只凭着一个小孩子的小面包。Apa yang ada di tanganmu, meskipun roti kecil dan roti murah. 虽然这个饼是小而且便宜的饼，但是主会使用它的， menjadi roti berkat. 成为祝福多人的饼。 Ikan yang dipakai atau yang dibawa anak kecil ini ikan yang kecil. 那这小孩子所带的鱼也是小鱼， Ikannya sudah kecil, rotinya roti murahan. 它的鱼是小的鱼，它的饼也是便宜的饼。 Karena Alkitab catat itu roti jelai. Jelai lebih murah dari gandum. 所以这个饼是便宜的，最便宜的种饼。 Jelai makanan budak dan orang miskin. 这个饼是给那些奴仆、穷人吃的。 Tuhan tidak lihat, kurang bagus, mutu rotinya kurang. 主没有说这个饼的质量不好。 Dari yang murah, dari yang makanan budak, yang kecil, Tuhan jadikan berkat untuk semua orang tidak terkecuali. 从小的，就是从便宜的材料，主能够使用它祝福那些多人。 Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat ya Tuhan. 主问摩西：“摩西，你手上拿着什么？”他说：“我拿着一个杖。” Tongkat bisa dimiliki oleh siapa saja. 这个杖是每个人都能拥有的。 Kelebihan tongkat bisa untuk pukul binatang buas. 这个杖可以去打那野兽。 Kalau binatang buas datang, kita pakai tongkat pukul kepalanya. 如果野兽来，我们用这个杆打它的头。 Bisa kita pakai untuk kita jalan, kalau ada tempat berbatu-batu, kita bisa pakai menjadi penyangga. 如果这个杖当走在不平的路上或者满有石头的路上，我们可以用这个做拐杖。 Kita bisa pakai untuk korek-korek tanah. 我们可以去挖土。 Kita dorong-dorong barang atau batu kecil. 我们也可以用这个杖去推小的或者中型的石头。 Tapi tongkat tidak pernah kita arahkan ke langit. 但是我们的杖从来都没有指向天上。 Tongkat tidak pernah kita arahkan ke laut. 我们的杖从来都没有指着海。 Tuhan pakai tongkat Musa, arahkan ke langit, maka Tuhan datangkan tulah yang datang dari langit. 那主要求摩西把他的杖向天上指，然后马上就来了灾祸。 Pakai tanganmu pukul ke sungai Nil, lalu berubah menjadi darah. 你用你的杖去打海水，这个海水变成血水。 Pukul ke Laut Tebrau terbelah. 用杖去打海，这个红海变成两边。 Tongkat yang tidak banyak kegunaan sekarang menjadi sangat berguna. 那之前是没有用的杖，现在是很有用处的杖。 Tongkat sama kita, tubuh sama tongkat beda. Tubuh lebih daripada tongkat benda mati. 那我们的身体比这个杖更有价值的。 Roti kecil, ikan kecil, sama anak kecil. Anak kecil lebih penting daripada roti kecil. 那小的饼、小的鱼跟小孩子，肯定是小孩子更有价值的。 Kalau benda kecil Tuhan bisa pakai, masa si anak kecil Tuhan tidak bisa pakai? 如果小的东西主能够使用，难道这个小孩子主就无法使用吗？ Tidak ada alasan saya masih kecil. 没有这个借口说我还是一个小孩子。 Tuhan memakai Samuel sejak dia masih kecil. 主使用撒母耳是自从他还小的时候。 Dan Yesus sejak masih kecil, Yesus waktu umur 12 tahun sudah mengkagetkan alim ulama di Yerusalem. 当主耶稣才12岁的时候，他在耶路撒冷已经使那些文士们吃惊了。 Tongkat yang tidak ada arti sekarang menjadi berkat. 本来没有意义的杖，现在成为多人的祝福。 Melalui tongkat itulah Musa terus akan bawa ke padang gurun menjadi tongkat Allah. 就是依靠着这个杖，摩西会带着这以色列民经过那个荒野。 Kalau tongkat jadi tongkat Allah, lalu kita manusia jadi alatnya Allah. 如果杖是成为主所使用的，我们也
成为的人也是主的器皿。 Maka kalau Allah yang memakai kita, Allah yang akan membenahi kita dan memproses kita. 如果神要使用我们，他会调整我们，会在那边锻炼我们，形造我们。 Dan untuk menjadi pasukan-pasukan Tuhan, Tuhan latih mereka dan latihnya sangat berat. 如果我们要成为主的军队，那主会很严格的在那边训练我们。 Semua orang percaya ingin cepat-cepat jadi, tapi tidak mau lewati proses pembentukan Tuhan. 很多的信徒他们很喜欢成为一个很有信心的人，但是他们不要经过这所有的过程。 Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, sebutan untuk mereka berubah menjadi kalimat pasukan Tuhan. 那当以色列民从埃及出来的时候，他们的名称变成主的军队了。 Pasukan-pasukan Tuhan. 主的军队， Maka Tuhan latih mereka seperti latih prajurit. 所以主会在那边像训练兵一样去训练他们。 Prajurit tidak boleh siapkan makanan terlalu banyak. 这个兵不可以预备太多的粮食， Prajurit punya stamina, harus stamina yang kuat dan harus gesit. 他们肯定要有好的体力，而且他们要很灵活的， Dan prajurit mesti peka. 而且他们要有一个敏锐的心。 Perintah dari komandan segera, maka dia harus segera. 他对这个领导的命令要很敏感。 Dan komandan tidak pernah kasih tahu prajurit jam berapa dia akan besuk, jam berapa dia akan datang. Dia bisa mendadak tengah malam dia muncul, semua sudah harus siap. 这个军队的领导他不会告诉领长不会告诉这个兵什么时候他会来，什么时候他来检查他们。 Maka di padang gurun Tuhan tidak izinkan bangsa Israel bawa menu makanan yang banyak. 所以在荒野的时候，主也不允许以色列民带太多的食物。 Maka waktu keluar dari Mesir mereka buru-buru sehingga nggak sempat packing-packing bawa makanan kerupuk keripik, nggak ada itu. 因为当他们出埃及的时候，他们要很快的就要走，没时间带所有的东西，包括什么虾饼等等。 Lalu Tuhan tidak pernah kasih jadwal kapan tiang awan berhenti, tiang api berhenti. Tuhan tidak pernah kasih tahu jam berapa, hari apa. 那主也从来没有告诉他们什么时候这个火柱跟云柱出来或者不见了。 Begitu tiang awan bergerak, mereka harus packing semua, harus berangkat. 只要云柱出现了，他们就要把所有的东西收拾好，就要走了，动身了。 Kalau setelah berangkat ternyata perjalanannya perlu misalnya 2 hari baru berhenti lagi, maka kita packingnya, ikatnya lebih rapi karena akan angkat 2 hari. 如果这个路途是需要2天或者3天的时候，我们要更好的包装，因为我们需要2天到3天时间才到目的地。 Kalau hari ini berangkat, besok sudah berhenti, maka ikatnya tidak usah terlalu kenceng karena toh dibuka lagi. 如果今天动身，明天就到的话，我们不要接得太紧了，因为明天又要打开了。 Dan mereka harus ikat, tidak tahu berapa lama baru berhenti. 他们接的或者绑着，他们不知道有多久才能到。 Setelah ikat rapi, ikat ketat, waktu mulai jalan, ternyata besok berhenti, buka lagi. 当他们打结好了，都很整齐了，但是即使明天就到了目的地，他们又要打开了。 40 tahun Tuhan latih mereka, buka tenda, pasang tenda, buka tenda, pasang tenda. 那40年，主在那边锻炼他们，就是打开这个帐篷，然后又再装帐篷。 Dan sejak dari Gunung Sinai, waktu kemah suci sudah ditetapkan akan dibangun, lalu semua alat-alat persembahan semua sudah ditentukan. 从西乃山当所有的东西都已经准备好了， Mereka tambah berat karena selain bawa kemah sendiri, mesti pikul semua benda-benda yang dibuat, yang dilapis dengan emas. 在他们在那边，他们做了很多从金属的东西，然后他们又要把这个帐篷带走，也要带所做的东西是很重的。 Angkat barang sendiri sudah susah, mesti angkat barang-barang ibadah. 带自己的东西，所以自己的东西都已经很重了，还要带着这个要用来举办崇拜会的这个东西。 Itu dibungkus dengan emas dan itu berat. Coba bayangkan
Kebaktian di tempat ini tidak jelas di lokasi mana dan semua harus terus jalan bawa piano. 那我们可以想象，就好像我们一直要在路上走，我们不知道到哪里才停下来，然后我们要带着一个大的钢琴。 Sudah capek tanya Musa, kapan berhenti? Musa bilang, gua juga nggak tahu. 当那些以色列民问摩西什么时候我们才停下来，摩西说：“我也不知道。” Tuhan latih mereka, selain kebutuhanmu kau angkat, kau harus angkat ibadah. 那主在那边教导他们，除了你自己所需要的东西你要带，你还要带用来崇拜我的、做崇拜会的所有的设备。 Semua benda-benda untuk ibadah kau harus bawa semua. 这个崇拜会的设备你们都要带走。 Di situ mereka dilatih. Kau jaga barangmu, kau harus jaga barangnya rumah Tuhan. 那就在那边主锻炼他们，你要守好你的东西，要守好这个圣殿里面的东西。 Lalu Tuhan kasih makanan tanda petik berlimpah karena mana begitu banyak. Tapi Tuhan kasih patokan, kau tidak boleh ngambil lebih dari 1 gomer. 那主给他们很多的玛纳，但是主已经给他们定下了，你怎么只能拿一定的个数量？ Tuhan kasih minuman, Tuhan kasih makanan. 主给他们吃的，给他们喝的， Karena mereka pasukan Tuhan. 因为他们是主的军队。 Paulus sangat mengerti tema ini. 使徒保罗很了解这个主题， Maka Paulus berkata, aku melatih tubuhku. 所以使徒保罗说：“我锻炼我的身体。” Dan dia berkata, dia tidak berlari-lari tanpa tujuan. 他也不是无方向的那边向前跑， Dan dia menempatkan dirinya seperti seorang atlet 他就如同一个运动员一样， yang terus berlari. 他不断的在那边跑。 Dan dia peka, Tuhan gerakkan dia kemana. 主带领到哪里，他都有一个敏锐的心。 Waktu Tuhan berkata, sekarang waktunya bangsa Israel keluar, maka harus keluar. 当主说现在以色列民就要动身了、起身了，那么他们就要走了。 Sekarang saatnya tiang awan berhenti, kau harus berhenti. 那这个云柱已经停下来了，你们也要停下来。 Waktu tiang awan bergerak, kau harus bergerak. 那个云柱开始走的时候，你们要跟着这个云柱走。 Jadi perlu kepekaan kapan gerak dan kapan berhenti. 所以你要很敏感，什么时候要走，什么时候要停下来。 Banyak orang salah mengerti tema berhenti. 很多人都误会了有关这个停下来这个主题。 Kita mau misi ke Manowari, kita akan kunjungi 5 kecamatan. 我们要去曼诺瓜利，要去探访5个县。 Tapi tadi malam saya dapat info dari orang Manowari, ada 1 kecamatan lagi perang. 但是我昨天的晚上听到一个信息，在某一个县里面有一个战争发生了。 Di antara 5 kecamatan, 1 kecamatan lagi perang, maka kita tunda misi kita ke tahun depan. 那就是因为这个5个县当中有一个县正在战争，然后我们就把这个拆船活动延迟到传福音的活动延迟到明年。 5 kecamatan, 1 ada kerusuhan, masih ada kecamatan sebelahnya. 5个县只有一个县有发生战争，还有其他的县。 Tapi gereja langsung memutuskan kita berhenti karena ini sinyal Tuhan kita tidak berangkat hari ini. 然后教会就决定了，我们不可以去，因为这是从上帝来的记号，我们不可以去的。 Kalau 1 kecamatan itu ada terjadi kerusuhan, masih ada kabupaten di sebelahnya. 那如果一个县有事的话，有发生什么事故的话，在它附近也有县城。 Kalau gang di sebelah kompleks ini kebakaran, kita tidak usah keluar rumah sampai semua selesai, kita tetap keluar karena kita lewat jalur kiri yang tidak kebakaran. 如果在我们右边的这个巷里面发生了火灾，然后我们都不出去嘛，我们还是仍然出去，但是我们要向左拐。 Kalau 1 tempat kerusuhan, tempat lain tidak kerusuhan, kita layani di situ. 如果有一个地方发生骚乱，但是在另外一个地方没有发生这件事情，我们可以去另外一个地方侍奉。 Tapi seringkali di dunia misi orang langsung ambil keputusan kita tunda tahun depan. Akhirnya kerusuhan itu paling terjadi berapa hari, tapi misi sudah tunda 365 hari. 经常在我们拆船的工作当中有这样的事情发生，我们就延迟到365天，但是其实那个骚乱只发生几天的时间而已。
Saya sudah keliling daerah sana, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Ondama. 我已经去很多的地方，靠近这个 Manokwari 附近的。 Lalu sampai ke Pegunungan Arfak. 我也到山上了。 Manokwari kerusuhan, ya kita pergi ke Bintuni. 如果 Manokwari 发生了骚乱，我们去 Bintuni。 Bintuni lagi ada demo-demo, kita pergi ke Teluk Ondama. Bintuni 有示威，我们去 Teluk Ondana。 Kalau daerah sana kesusahan, ya kita pergi ke Merauke. 如果那边有什么事故的话，我们可以再去 Merauke。 Semarang kerusuhan, ya kita ke Kudus. 三宝龙发生事情，我们就要可以去 Kudus。 Kudus jalan diblokir, ya kita ke Jepara. Kudus 有路被他挡住了，然后我们还是可以去 Jepara。 Terlalu banyak tempat, saudara. 有很多很多的地方。 Maka setiap misi, setiap tim, setiap koordinator harus peka. Waktu ada kesulitan, Tuhan mungkin arahkan kita ke kampung lain. 那所以每一个这个传福音活动的这个团队都有一个敏感的心，当主有一些拦阻在这个地方，可能他要指引我们到另外一个地方。 Paulus mengerti karena misi dia pernah dilarang oleh Roh Kudus dan Roh Kudus mengarahkan dia ke wilayah lain. 使徒保罗明白这个真理，因为他曾经要到一个地方去传福音，但是圣灵不允许他去，反而叫他去另一个地方。 Dan akhirnya daerah sana dapat berkat, tapi nanti untuk daerah yang dia mau pergi, Tuhan atur lagi di waktu-waktu yang akan datang. 所以这个新的地方已经得到祝福了。这个原来他要去的地方，在以后的机会，他也会有机会去侍奉他们的。 Maka kalau ditanya, if not now, when? 如果要问我们，若不在何时，更待何时？ Tunggu saya layak. 若不在此时，更待何时？就是我们说要等我们配的， Tunggu saya pengalaman. 等我已经有经验了， Tunggu saya ada waktu. 等我已经有时间了。 Itu kalimat-kalimat semua tidak boleh dipakai karena kita adalah prajurit Kristus. 这所有的句子、所有的借口都不可以用的，因为我们是基督的军队。 Prajurit dilatih untuk peka. 那每个兵丁都有一个敏锐的心。 Sekarang banyak gereja-gereja hidup di dalam kekakuan-kekakuan yang tidak mau dirubah. 那现在很多的传统的教会都在他们顽固的思想里面。 Pokoknya sudah turun-temurun seperti ini, maka kita jalankan seperti ini. 那就是说，有祖宗一直传下来就是这样，我们仍然还是这样去做的。 Sebaliknya ada gereja yang tidak mau terikat, maka setiap minggu berubah terus. 那相反的，也有一个其他的教会，它是很自由的，每周都有改动。 Di Mesir mereka clear, bangun pagi jam berapa, nanti buat batu bata proyek ini untuk berapa lama, mereka semua sudah clear. 在埃及的时候，他们知道这个程序，几点起床，几点去做庄，几点休息，他们都很清楚知道。 Ikut Tuhan di padang gurun, tidak ada jadwal. 跟随主在荒野里面是没有程序的。 Karena Tuhan mau latih mereka peka melihat Tuhan bergerak. 因为主要让他们对主所动的工有敏感的心。 Sekarang banyak gereja sudah membuat semua jadwal, akhirnya pekerjaan Roh Kudus sudah diproteksi karena jadwal sudah selesai semua. 现在很多的教堂或者教会都在做了一个很好的这个工作计划，所以这个计划或者这个日程都做好了，就没有给圣灵的工作的机会。 Ada gereja yang sudah susun khotbah, misalnya ya, mau masuk 2026, mereka sudah susun khotbah dari Januari minggu pertama sampai Desember, minggu pertama temanya apa, ayatnya apa, dikasih semua contoh ilustrasinya, semua sudah jadi dalam satu buku. 有的教会是他们从正月1日开始到12月份，都已经做好了这个正道的主题和正道的这个经节都已经写在一本书里面了。 Dan saat waktu mau khotbah, ternyata ada sesuatu terjadi, tapi
tema yang akan dikhotbahkan tidak matching dengan apa yang terjadi, tapi hamba Tuhan harus khotbah tema yang sudah disusun dari tahun lalu itu. 那正道的时候，突然间发生了一件事情，然后他们还是要用已经做好的那个主题去正道，其实不适应当时的这个情况。 Dan ada yang mau diubah, silakan bebas. Kalau Tuhan pimpin mau ayat apa silakan. Tapi ada yang berkata kami sudah seperti ini karena semua cabang khotbahnya sama. 但是有的教会是你要正什么道，就是让圣灵感动你。但是有的其他的另外的也是要已经定下来了，在每一个他们的教会或者分堂都是一样的主题。 Dan banyak gereja egois luar biasa meng-booking pendeta-pendeta 2 tahun sebelumnya. 也有很多教会他们很自私的把这个出名的牧师在2年之前已经定好了。 Bagi saya ini kejahatan gereja. 对我来说，这是教会所做的错的事情或者犯的罪。 Pendeta bergumul untuk setahun 2 tahun kemudian layani di mana. 那牧师不断的在那边挣扎，他在1年2年之后应当在哪里侍奉？ Tapi gereja-gereja sudah book, ada yang Maret minggu pertama, Mei minggu ketiga, semua sudah dibook. Begitu sudah mendekati harinya, ternyata dia harus pergi ke satu tempat membawa tim. Kalau dia cancel, diomelin sama gereja yang undang dia. 那当他这个牧师已经约好了，被定下来是3月份或者5月份的第几周，他要正道，但是其实同时他要带领一个在传福音的这个小组去传福音，他仍然还要留在他的那个教会里面去传道。 Tapi kalau gerejanya berhalangan, tinggal kontak pendetanya. Maaf, bisa nggak diganti ke bulan yang lain? 但是如果是教会他们有什么另外的或者其他的主题或者活动的话，他会对牧师说：牧师，对不起，我可以换一个时间吗？ Hamba Tuhan akhirnya tidak peka pimpinan Tuhan di waktu yang dekat. 那这个神仆他不知道主在很近的这个时间之内的带领。 Karena di waktu dekat sudah di-booking oleh 5 gereja. 因为在这个几个月之后，他已经被5个教会所定的。 Lalu apa yang digumulkan hamba Tuhan sama topik yang dikasih nggak matching. 然后主给他的挣扎，在心里面的挣扎，跟他所讲的这个主题是不符合的。 Tema itu maunya gereja, tapi Tuhan menggerakkan hamba Tuhan, bukan tema itu. 那主在那边感动这个神仆的心，不是去这个教会，但是他仍然还是要去这个教会。 Kalau khotbahkan sesuai tema, gereja senang karena gereja maunya itu. Tapi hamba Tuhan bergumul diam hati, Tuhan tidak gerakkan dia khotbah tema itu. 如果按照教会所定下的这个主题去正道，那当然教会的这个会友们或者执事们都很喜欢，但是主所感动他的不是去讲这个主题的。 Intinya Tuhan latih kita untuk senantiasa peka dan ada yang perlu diubah, harus ubah mendadak. 那最主要的就是主要使我们每个人有一个敏感的心，而且如果在其中有一些事情要改变，马上就要改变，那应当去改变。 Karena hanya firman yang tidak bisa diubah. 因为只有主的道、神的道是无法改变的， Yang lain-lain banyak buatan manusia. 其他的事都是人所做的， Dan akhirnya menjadi turun-temurun. 以后就是好像这个遗传下来。 Tapi bukan berarti mari kita ubah sesuai dengan keinginan anak muda. Wah itu bahaya. 那也不是说我们要按照那些年轻人所喜欢的全部改过去，那也 Akhirnya 是很危险的。 orang tua dikorbankan. 所以以后是家长们或是年长的人被牺牲了。 Sekarang kita kembali tentang kapan. 然后我们又回到我们的主题，就是什么时候？ Sekarang. 现在。 Terakhir orang berkata, aduh saya sekarang sudah tidak kuat seperti dulu. 然后有的人说，我现在不像年轻的时候那样的体力。 Ini bahasa orang-orang bisnis itu. 这是一个做生意的人或者一个商人的言辞。 Gimana AI, tokonya gimana? Aduh sekarang tidak seramai dulu.
如果我们问一位姐妹，阿姨，你现在生意怎么样？这个现在生意不如以前了。2025 kita tanya dia tidak seramai 2024. 2025年我们问他的生意怎么样，他说不如2024年。2026 kita tanya dia, gimana AI sekarang? Aduh 2026 susah, lebih sedikit omset daripada 2025. 那2026年我们再问他，现在的生意怎么样？然后这位阿姨就回答我们，这位姐妹回答我们，还不如2025年。Berarti 2025 ini omset banyak. 那就可以说，就是代表说，2025年的这个年售额是比较多的。Karena 2026 dia bilang tidak seperti 2025. 因为2026年不如2025年的年业额。Nanti 2027 kita ketemu dia, gimana AI? Aduh, lebih sepi dari 2026. Berarti setiap tahun lebih ramai sebetulnya. 2027年我们去问他，他不如2026年，这个就是表示说，之前的前年的这个生意是更好，或者这个营业额是更大的。Sekarang tentang kesehatan. 然后我们讲有关我们的身体健康。Saya sudah tidak sekuat 2 tahun lalu. 我已经不如2年以前了。Nanti 2 tahun kemudian kita tanya dia, gimana kesehatannya? Aduh sudah lebih lemah daripada 2 tahun lalu. 那2年之后我们再问他，后年我们再问他，你的身体健康怎么样？他说不如2年前。Kalau bulan depan kita temu, gimana AI? Iya saya tidak seperti minggu lalu. 如果下一个月我们去问他，你的身体情况怎么样？健康怎么样？他说不如前一个月。Berarti setiap hari kita paling fit. 所以每一天我们都是有最好的状况。Hari ini kita lebih fit daripada tahun depan. 那我们今天会比明年的身体健康会更好。Hari ini kita lebih fit daripada bulan depan. 我们今天会比下一个月更健康。Karena nanti bulan depan kita kena kecelakaan, kita tidak bisa berdiri lagi. Sekarang masih bisa berdiri. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap hari, inilah kondisi kita yang paling fit. Amin. 所以，如果在我们说下一个月，可能我们下一个月会遭到车祸，然后我们没办法站在这里。但是如今我们还能够很健康的站在这里，就是表示说我们每一天的状况都是最好的。Sebelum tangan tidak gerak, kaki tidak gerak, sekarang masih bisa gerak, cepat dipakai. 在我们还没有手不能动、脚不能动的之前，我们要提早的使用我们所有的身体。Sekarang kasih tahu yang duduk di kanan atau kiri, kasih tahu, saya sehat. 然后我们要向我们的坐在我们左边、右边的弟兄姐妹们说，现在我很健康。Ayo kasih tahu. 我们对左右的弟兄姐妹们说，现在我很健康。Saya sehat, saya siap bermisi. 我很健康，我已经预备好去传福音。Jadi jangan pakai alasan tidak layak lah, tidak pengalaman lah, tidak fit lah. 我们不要用那些不配的，然后没有经验，然后不健康的这个借口。Lihat semua bangsa Israel di padang gurun, tidak ada satupun yang dicatat di Alkitab mereka kena diare. 你看，我们可以看在荒野的每一个以色列民，他们都没有一个被记载是泻肚子的。Mereka kesleo. 他们拐了。Lalu Musa demam. 或者他们感冒了。Harun meriang. 他们上火了。Miriam lagi menggigil. 所以米利亚也是在那边生病了。Tidak ada. 没有。Sandal pun tidak rusak, baju pun tidak sobek. 他们所穿的拖鞋、所穿的衣服都没有裂掉，都没有断掉。Karena bagian kita kerjakan, bagian Tuhan akan kerjakan. 因为我们的本分我们要去做，主的本分他会去完成的。Kalaupun kita sakit, kita mati dan sakit di dalam ketaatan di dalam Tuhan. 虽然我们可能会生病然后死了，但是我们死是在我们对神的顺服当中死。Jadi tidak ada alasan lagi ya, saudara pakai alasan ini itu, begitu ada kesempatan cepat karena ini masih siang. 所以我们之后就没有一点的借口了，因为趁着白日，我们
马上就要去回应主的呼召。 Begitu sudah malam, tidak ada kesempatan lagi. 当晚上来到了，就没有机会了。